Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Perginya seorang lagi tokoh yang amat dihargai oleh seluruh rakyat Malaysia, seorang tokoh yang memang membuat sejarah semakin unik di negara Malaysia, akhirnya pergi meninggalkan kita semua selama-lamanya. Akhirnya beliau telah pun kembali ke sisi Tuhan Yang Esa. Terbaru ini seorang tokoh negara Malaysia dilaporkan telah pun meninggal dunia, sehingga mengucapkan takziah untuk pemergian bekas Johan Kari antarabangsa dinyatakan oleh PAS daripada Kedah. PAS Kedah mengucapkan salam takziah di atas pemergian Datuk Abdul Haq atau Abdul Ghani Abdullah yang berusia 81 tahun ke rahmatullah pada malam tadi, iaitu pada 1 Mei 2023 atau mungkin pada 30 April 2023. Ini satu berita yang agak menyedihkan, terutamanya untuk semua umat Islam di Malaysia, terutamanya mereka yang memang selalu mengikuti perkembangan bacaan-bacaan Al-Quran dan sebagainya, kerana beliau adalah seorang yang pernah menjadi Johan Kari antarabangsa. Jadi memang beliau terkenal, rasanya sudah pun meninggal dunia. Saya sebagai admin The Twin TV mengucapkan takziah juga kepada beliau dan keluarganya. Pesuruhjaya PAS Kedah iaitu Dato' Ahmad Yahya berkata, Allahyarham merupakan bekas Johan Kari peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa dan banyak menabur jasa terutama dalam bidang qiraat serta taranum Al-Quran. Tambahnya, saya mewakili PAS Kedah mengucapkan takziah kepada keluarga beliau atas kehilangan insan serta tokoh yang amat bermakna bagi kita. Tambahnya, mudah-mudahan rohnya dicucuri rahmat dan bersama para solihin dan sidikin. Kata beliau di sini, Abdul Ghani dilaporkan telah mengembuskan nafas terakhir pada kira-kira jam 9.45 malam tadi dan telah dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Batu Hampar di Pendang pada jam 11 pagi pada hari ini. Berita kematiannya itu turut juga dikongsikan oleh anaknya Azrai di media sosialnya kira-kira 15 minit selepas Allahyarham menghadap ilahi. Abdul Haq muncul Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan pada tahun 1972, 1977, 1978, 1980 dan 1982. Manakala untuk juara peringkat antarabangsa pula ialah pada 1967, 1972, 1980 dan 1982. Dengan itu, saya admin The Twin TV ingin mengucapkan salam takziah dan saya juga berharap semoga semua urusan-urusan selepas ini dipermudahkan, semoga segala-galanya dalam perlindungan Tuhan Yang Esa dan semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga seluruh keluarga dapat menerima kabar yang menyedihkan ini dengan penuh redha dan bersabar. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Hore! Ini yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kalau benar berlaku, memang terbaik. Daripada sistem guruonline.my. Ini memang mengejutkan. Kamu gembira tak? Gaji minimum akan dinaikkan guna kaedah pelaksanaan baru. Saya baca
tajuk ini saya naik teruja. Saya teruja, baguslah kalau gaji minimum dinaikkan dan dengan menggunakan kaedah pelaksanaan yang baru. Sedang hangat diperkatakan sekarang ini oleh orang ramai mengenai isu semasa taraf kehidupan yang kini sedang menjadi semakin runcing. Di mana seluruh rakyat Malaysia memang terasa sangat dengan keadaan di mana ekonomi semakin okey sekarang ini, tapi faktor harga naik yang tidak dapat dikawal, ada something yang memanglah ada yang boleh dikawal, ada yang tak boleh dikawal, tapi inflasi pun ada. Jadi rakyat memerlukan bantuan, terutamanya kenaikan gaji. Seperti yang kita maklum bahawa taraf kehidupan pada hari ini semakin meningkat, ekoran kekangan ekonomi serta faktor lain yang menjadikan kehidupan sukar bagi setengah rakyat Malaysia. Menteri Sumber Manusia V.C. Bang Kumar telah menyatakan bahawa satu pendekatan baru akan dibangun untuk melaksanakan gaji minimum yang boleh memastikan kesejahteraan setiap pekerja di negara ini terjamin. Beliau menyifatkan gaji minimum yang sebanyak 1,500 sekarang ini masih agak rendah dan menyatakan bahawa majikan perlu memastikan gaji yang diterima pekerja setimpal dengan kemahiran dan pengetahuan mereka. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, apa pendapat anda? Pendapat saya, ya perlu. Tapi walaupun kita teruja mau sangat ada gaji minimum 1,500 ini, kena fikir juga bagaimana dengan majikan yang tak besar mana bisnes dia. Contoh restoran kecil-kecilan. Jadi contoh kedai-kedai kecil, dengan kata lain industri kecil dan sederhana lah. Macam mana nak bayar gaji lebih daripada 1,500? Jadi bukan semua benda boleh dibuat serta-merta, tapi mesti ada satu cara sistem dengan satu cara pelaksanaan yang baru. Seperti kata V.C. Maklumat itu betul. Mesti ada satu sistem pelaksanaan yang baru yang mana majikan pun terbela, pekerja pun terbela dengan adil, dengan adil. Tapi sebelum itu, berapakah gaji yang kamu rasa sesuai untuk Malaysia? Ada kawan saya bilang gaji minimum sekarang ini di Malaysia yang paling sesuai adalah RM3,000. Wow. Gaji minimum di Malaysia dia kata yang paling sesuai adalah RM3,000. Saya fikir kenyataan itu sesuai untuk di KL. Gaji minimum RM3,000. Tapi untuk di kampung-kampung, di pelosok kampung, di separa bandar, di tepi bandar, saya rasa untuk RM3,000 itu masih tak masuk akal lah. Tak masuk akal untuk seorang majikan mampu memberikan gaji RM3,000. Tak masuk akal. Jadi okey juga kalau RM3,000, tapi perlu ada pelaksanaan yang sesuai lah. Apa pendapat kamu? Sila tinggalkan komen. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye.